Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya merujuk terus kepada maksud B46 butiran 020000 bawah pembangunan modal insan. Dan sebelumnya sudah dibangkitkan di hadapan Yang Berhormat Menteri beberapa kebimbangan selepas wujudnya rumusan daripada laporan PAC dan Ketua Audit Negara. Kerana sekarang kita bercakap tentang keperluan penjanaan pekerjaan yang Berhormat sendiri maklum, tetapi kementerian dan agensi-agensi di bawah tanggungjawab adalah tempat para pekerja Malaysia bergantung. Dan kebimbangan saya kalau kita lihat pertamanya daripada segi prestasi Talent Corp 2011 hingga 2019, lebih kurang 125 juta untuk bajet mengurus, 368 juta untuk bajet pembangunan, hanya 6 daripada 11 program yang mencapai sasaran. Jadi persoalan saya sekarang Talent Corp dikira sebagai pengantara institusi, industri dan juga kerajaan. Ada juga diwujudkan Majlis Pekerjaan Negara. Apakah yang akan diperkenalkan untuk mengatasi masalah-masalah utama dihadapi secara sistemik oleh Talent Corp? Dan keduanya, Datuk Pengerusi, adalah dibangkitkan juga oleh Yang Berhormat SIK tadi. Penemuan dalam PAC bahawa kementerian antara KSN dan KDN yang sepatutnya mengintegrasikan data tapi memberi juga laluan kepada hampir 20,000 peluang pekerjaan yang sepatutnya bagi maksud pekerja tempatan tapi diberi laluan kepada pekerja asing yang sepatutnya dibekukan pada awal. Jadi langkah-langkah ini penting supaya target 500,000 peluang pekerjaan baru mampu diwujudkan dengan menepati sasaran pekerja dan kemahuan dan juga keupayaan mereka. Kedua, Datuk Pengerusi, saya juga ingin bertanya di bawah maksud dan butiran yang sama. Sebelum ini Yang Berhormat Menteri menyatakan kesediaan untuk membantu melebarkan jaringan sosial keselamatan, social coverage. Ada permohonan menerusi carian dan kajian The Centre. Kemahuan daripada pekerja gig sendiri. Pekerja gig ini pelbagai, bukan hanya food delivery workers. Mereka minta kalau boleh bentuk caruman diberi lebih fleksibel, sama ada harian atau mingguan, dan mengambil kira bagaimana adakah golongan-golongan contohnya yang tidak mempunyai tahap penguasaan bahasa Inggeris yang baik, mempunyai latar belakang keluarga, pendapatan, pendidikan yang berlainan, bagaimanakah kerajaan dapat menyasari hubung kait. Kerana mereka menyatakan menerusi survei dan maklum balas yang sama, mereka seolah-olah tidak tahu mana mahu mendapatkan bantuan dan juga latihan daripada pihak kerajaan. Jadi semua yang diminta oleh YB Kelang tadi pun penting supaya kita boleh tahu secara menyeluruh dan terperinci program latihan mana yang diterima ataupun yang mendapat peluang pekerja yang setimpalnya. Seterusnya saya pergi kepada butiran 050000 di bawah 06,400 naik taraf institusi latihan Jabatan Tenaga Manusia di Pulau Pinang. Saya hanya minta Menteri kalau menyatakan status projek memandangkan perbelanjaan 1.3 juta ringgit dan di Pulau Pinang kita merekodkan begitu banyak syarikat dan juga entiti swasta yang terpaksa gulung tikar dan akhirnya pekerja hilang peluang untuk bekerja dalam tempoh COVID ini. Dan seterusnya juga bawah butiran 040200 emolumen kaki tangan kontrak. Saya tak perlu ulang, banyak kali disebut dan sekarang ini hanya ingin mengingatkan lagi saranan jaringan pekerja kontrak kerajaan. Mereka minta supaya ada kemahuan iltizam politik untuk melindungi kebajikan pekerja kontrak sokongan, termasuklah pembersih hospital kerajaan, sekolah, bangunan kerajaan lain melalui pemansuhan sistem kontrak dan pengambilan golongan ini sebagai pekerja tetap. Saya tahu ada keterbatasan, tapi bila kita rangkumkan dalam Majlis Pekerjaan Negara yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri, saya fikir jangan sampai kita terlepas pandang kumpulan-kumpulan yang memang tidak ada jaringan sosial keselamatan dengan mengambil kira masalah struktural iaitu ketidakpadanan pendidikan dan juga sistem buruh. Ini digariskan dalam tinjauan ekonomi. Hanya saya simpulkan
bila ada kelompongan itu wujud menerusi kepincangan sebagaimana didedahkan dalam laporan PAC dan juga audit, apakah langkah kementerian untuk menanganinya? Terima kasih, Datuk Pengerusi. Terima kasih, Yang Berhormat.